والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya amat kasihi dan hormati Datuk Haji Abdul Aziz bin Jusuf, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Yang amat saya sayangi Datuk Ajib Pengarah Jawi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Yang saya kasihi Ustaz Arif, Ketua ZOM kawasan ini. Yang dihormati pengurusi Masjid Ibn Khaldun dan barisan jawatan kuasanya. Yang saya hormati Ashabul Fadilah, Tok Imam, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Oleh kerana hari ini, malam ni kita menjunjung kasih titah kepada Yang Maha Mulia Tuanku Agung untuk solat hajat, maka saya sengaja pilih Masjid Ibn Khaldun. Pertama kerana dekat sikit dengan saya tu, tapi mohon maaf dek kerana selepas tu Sungai Besi jam. Keduanya, kita juga rasa arahan tersebut adalah umum kepada semua tempat. Jadi kita pilihlah tempat-tempat yang kita rasa untuk masuk 3-4 orang-orang kita ni mudah, kerana 50 orang. Seterusnya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam ni sengaja untuk ambil masa yang berbaki sekitar dalam 20 minit sebelum azan untuk kita kaji sikit sebanyak berkenaan dengan PA Perangai Yahudi dan bagaimana kesudahannya, dan saya akan ringkaskan seringkas mungkin. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Malam ni sengaja saya pilih untuk tafsirkan dengan bantuan daripada tafsir Pimpinan Rahmah. Tetapi saya tak terikat dengan ini. Saya akan huraikan berdasarkan sedikit maklumat yang ada pada saya untuk malam ni. Surah yang kita pilih adalah surah Al-Isra, ayat yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan berakhir dengan ayat yang ketujuh, insya-Allah. Dan saya akan baca satu ayat, kemudian saya akan tafsirkannya, insya-Allah, berdasarkan apa yang telah ditafsirkan oleh para ulama yang terkemuka sebelum kita, untuk kita fahami maksudnya. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Mafhumnya, dan kami menyatakan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat, sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di bumi Palestin 2 kali, dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong secara besar dan melampau. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Allah bila sebut tentang beberapa isu, kita akan tengok Allah menggunakan kalimah qada. Contohnya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah menentukan, Tuhan kamu telah menentukan kepada kamu bahawa jangan kamu sembah kecuali Allah. Tapi dalam ayat ini Allah guna wa qadaina, juga qada. Para ulama menyatakan kalimah qada ini ada sebelah makna, bukan satu. Ada dengan makna keputusan, ada dengan makna penghakiman, ada maknanya jatuh hukum, ada dengan makna wajib, ada macam-macam dengan makna.
Cuma bacaan yang paling baiknya qada ini, kata ulama, dia ada dua. Satu dipanggil sebagai qada syar'i dini, ataupun kita kata keputusan berdasarkan kepada syarak dan agama. Maka qada seperti ini akan berlaku dua pilihan, nak buat atau tak nak buat. Contoh ayat yang saya baca tadi, Allah kata wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah kata supaya manusia diputuskan oleh Tuhan kamu, jangan kamu sembah kecuali dia. Ada tak orang tak sembah Tuhan? Ramai. Ada tak orang yang kufur? Ramai. Sebab ini qada syar'i dini. Adapun yang kedua dipanggil qada yang dipanggil sebagai qada kauni. Maknanya ini adalah kehendak Tuhan dan ini mesti berlaku. Sebab itu Allah akan nisbahkan kepada dia dan keputusan ini adalah mubram, maknanya tetap daripada dia. Seperti ayat ini. Allah nyatakan wa qadaina ila bani Israil, dan kami telah putuskan. Kata para ulama, putuskan ni makna tetap mesti berlaku. Ini. Dan ini yang telah Allah nyatakan. Apa dia? Bani Israel. Bani Israel ni maknanya Yahudi lah. Israel itu maknanya hamba Allah. Nama baik. Yaqub tu dipanggil Israel. Allah telah tetapkan kepada puak-puak Yahudi ini fil kitab, dalam kitab mereka. Apa dalam kitab mereka? Maknanya kitab Taurat. Sebab kisah Nabi Bani Israel ini bukan dalam kitab kita, kitab dia lagi. Tapi Allah rakamkan pula dalam Al-Quran surah Al-Isra. Allah menyebut la tufsidunna fil ardi marratain. Bahasa kalimah ifsad ini apa makna? Kamu akan merosakkan di muka bumi Palestin dua kali. Apa makna rosak? Rosak ni maknanya perkara tu hak baik kemudian rosak. Kalau rosak dah, nak main rosak dah pula. Dah rosak dah. Apa benda rosak lagi ni? Benda baik. Tiba-tiba kamu rosak mutu. Kenapa kamu rosak mutu ni? Kipas. Kenapa kamu rosak kipas ni? Jadi rosak ni perkara yang asalnya baik kemudian dirosak. Asalnya Palestin ni okey. Tiba-tiba dirosakkan. Dia melampau. Ni cerita zaman dulu lagi. Dia telah merosakkan. Ini satu pandangan. Sebab itu ada disebahkan, termasuk dalam tafsir Pimpinan Rahman ni, dia kata ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa yang dirosakkan itu melakukan penderhakaan dua kali dengan maksiat, membunuh Nabi mereka. Ada kata Nabi Zakaria, ada kata Nabi Yahya, mereka bunuh. Dan Allah sebut dalam lafaz jamak wa yaqtulunal anbiya wa yaqtulunan nabiyyin, mereka bunuh. Ini cerita zaman dulu. Ada kata macam tu. Tapi seorang ulama tafsir yang amat hebat, almarhum Syekh Muhammad bin Tulil Sya'rawi, kata la tufsidunna fil ardi marrataini, bukanlah rosak yang pertama tu, bukan rosak zaman dulu. Sebab kalau dua kali sebenarnya mereka ni berapa puluh kali, banyak sangat. Tapi rosak ni selepas datangnya Islam zaman Nabi, tu kali pertama. Sebab dia engkar, dia langgar, dia tak ikut perintah. Wala ta'lunna uluwan kabira, dan kamu akan tengok mereka ni perangai sombong, melampau, takabur. Orang Yahudi ni tuan-tuan, sombong tu tinggi. Kalau tuan-tuan tengok dalam video apa ni, Allah megah sangat. Kenapa? Kerana Allah bagi dia cerdik. Kenapa? Kerana Allah bagi dia pandai. Dia masalah cerdik, kalau baik tak apa, cerdik campur jahat. Dia pandai manipulate. Dia pandai buat apa. Jadi Allah sebut, jadi dia segah.
Allah suruh dia ingat nikmat yang Allah bagi. Kita Allah tak sebut sangat, tapi dia, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Aku bagimu nikmat banyak. Nikmat aku. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Mu ni lebih daripada orang lain dah. Tapi samsing sombong. Allah nyatakan, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Maka apabila sampai masa janji membalas penderhakaan kamu, kesudahan orang tak baik, nang Al-Quran kata dia tak akan baik. Ni bahasa. Sebab itu jangan orang tak baik, rugi. Mesti akan kena tak baik juga. Syekh Ibrahim Al-Hazimi dia karang buku Nihayatul Zalimin, kesudahan orang zalim. Teruk, memang teruk. Maka disebut di sini, apabila sampai masa janji penderhakaan kamu kali yang pertama dari dua penderhakaan itu yang disebut tadi, la tufsidunna fil ardi marratain. Kamu akan diraka dua kali, buat rosak atau muka bumi dua kali. Dua kali ni hak besar-besar. Kata para ulama, Allah kata ba'asna alaikum ibadan lana. Kami akan bangkit hamba-hamba kami. Bila sebut ibadan lana, hak ni hak baik. Biasanya kalimah nak tahu hamba-hamba tu hak baik, Allah akan guna kalimah ba'asna. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah. Jadi hak ni hak baik. Dan Allah sengaja menyebut di sini ibadan lana, hamba-hamba kami, dalam bentuk nakirah. Apa makna nakirah? Nakirah ni maknanya umum. Dia boleh siapa yang mensifat dan menyifat, melayakkan masuk dalam sifat hamba-hamba Allah, dia masuk. Ini dia ibadan lana, hamba-hamba Allah, hamba-hamba kami. Tengok, siapa boleh lawan? Kalau cerita zaman dulu, mengikut Ibn Abbas, mengikut setengah pandangan-pandangan ulama zaman dulu, dia kata Bukhtun Nassar baki. Di zaman dulu ada puak-puak lain yang zalimi mereka. Mereka pernah dihalau, mereka pernah dibunuh. Dan bahasa yang diguna selepas pada itu, uli ba'sin syadid. Mereka yang kerah, gagah, lawan mereka. Fajasu khilalad diyar. Gi cari, gi intik setiap rumah, hak mana ada, gi kutip, ambil. Siapa hati. Mereka Yahudi pernah. Kalau zaman kita dengar cerita di Jerman pernah berlaku. Tengok, kita kata macam tu. Tapi wa kana wa'dan maf'ula. Janji Allah pasti berlaku. Para ulama mutaakhirin yang diketuai oleh Syekh Sya'rawi beri pandangan ni zaman Nabi. Ibadah lana termasuk para sahabat Nabi. Macam mana dia boleh kalahkan Yahudi? Quraizah, Qainuqa dan juga Bani Nadir. Habis di kota Madinah, kalah habis. Tak ada apa. Mereka kalah, mereka tak pasal sebab mereka engkar janji. Masa belum Nabi datang, apa mereka buat? Mereka selalu tidak berpihak kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, summa radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Kemudian setelah kamu bertaubat, ni puak-puak Yahudi, bila dah kena teruk tu, dia bertaubat. Kami kembalikan kepada kamu semula kekuasaan ke atas mereka yang telah menyerang kamu, dan kami beri kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan. Kalau kita tengok, tuan-tuan nak cari 10 lelaki terkaya di dunia, Yahudi. Nak cari syarikat yang terbesar di dunia, siapa tak kenal Rothschild? Yahudi. Senara hak ni kalau nak kata 200-100 betul, apa? Dikuasai, dia kuasa semua, harta jenak, kaya. Puak-puak ni
Dan ini yang berlaku sampai zaman sekarang. Diberi kepada mereka anak-anak. Mereka ada anak. Bukan sekadar itu, waja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan mereka paling banyak pasukan. Nafira dengan mana wa izastunfiru ataupun istighfar ataupun minta wa iza kilan firu, maknanya kalau nak ajak perang mereka akan sokong sebab kawan tu duit banyak. Negara akan sokong dia. Hak pasukan ni akan sokong. Dia boleh beli orang, dia boleh buat begini. Ini yang disebut. Dan ini yang berlaku. Mereka jadi gah, mereka jadi sombong. Maka di situ kita tengok, itulah keadaannya. Tapi Allah beri peringatan lagi. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik, maka sebenarnya kamu buat baik pada diri kamu sendiri. Wa in asadtum falaha, tapi buat jahat, balasan terimalah kepada mereka. Tengok mereka buat apa. Mereka pergi serang, mereka pergi putar fakta, mereka boleh buat. Saya pernah pergi ke Mesir, Syekh Azhar resmi 2 tahun lepas, 3 tahun lepas saya ingat. Ataupun apa, bila saya pergi itu, kata wakil Palestin, dia kata keputusan resolusi yang terbanyak dalam dunia kita sekarang ni oleh PBB adalah berkenaan Palestin, dan paling banyak tidak patuh Yahudi. Dia langgar, dia tak kira, dia lesen besar. Hebatnya dia, tuan-tuan, Presiden sedang bercakap, Presiden mereka sedang bercakap, dia boleh panggil, suruh berhenti, aku nak cakap. Kawan tu berhenti, mari cakap dengan dia. Hebat. Ini kehebatan mereka ni. Allah menyebut faiza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum, dan apabila kamu maka berbalik kepada dia. Oleh itu apabila sampai masa janji balasan penderhakaan kamu, ya ini yang disebut faiza jaa wa'dul akhirati. Ni janji kedua. Selepas mereka buat 2 kali kosong, la tufsidunna fil ardi marratain, janji kedua. Syekh Syarawi kata apa? Peliknya antara janji pertama dengan janji kedua tu jaraknya masa panjang. Sebab itu Allah guna faiza, fa, maka ada tempoh. Sebab itu kita tengok 1948, kemudian mendapat 1967 ada satu perjanjian yang panggil sebagai perjanjian Balfour. Berapa lama tu? Daripada zaman Nabi, zaman selepas daripada kekuatan Islam ni lepas jatuh tu, berapa lama? Lepas pada zaman Sayyidina Umar buka kota. Lepas pada tu bila pula? Inilah yang berlaku. Liyasu wujuhakum, supaya mengenakan kepada rupa muka-muka kamu. Maka kesan kejahatan tu akan kembali kepada mereka yang memuramkan muka-muka mereka, menghina mereka. Sekarang kita tengok, sampai ada seorang ulama sebagaimana disebut oleh Syekh Syarawi, bila dia nampak tertegaknya negara Israel, bila nampak orang Israel mari berpindah banyak situ, dia sujud syukur. Orang marah, hang ni apa pelik sangat. Dia kata ini menandakan benarnya janji Allah dalam kitab, kerana dia telah difasarkan, telah diprogramkan, telah diqadakkan, telah diresamkan. Begian, dia akan kena seperti itu. Wal yadkhulul masjid kama dakhaluhu awwal marrah. Ya, ini kita nak tunggu.
bahawa silalah mereka ni pakat masuk masjid Baitul Maqdis sebagaimana mereka masuk kali pertama. Ada mereka kata zaman Sayyidina Umar, maka sekarang akan sampai orang Islam boleh masuk kota Baitul Maqdis. Cuma syarat nak masuk kota Baitul Maqdis mesti syarat yang dipakai oleh zaman Sayyidina Umar tu. Sayyidina Umar, tuan-tuan, bila dia nak buka kota Baitul Maqdis, kalau tak silap pada tahun 21 Hijrah, masa dia nak buka kota Baitul Maqdis ni, ada padri besar, tapi masa tu bukan orang Yahudi, orang Kristian. Sebab itu bahasaan disebut, dia tak ulang dua kali kepada masjid itu, dia ulang sekali je. Dia hanya sebut dakhaluhu awwal marrah, dia tak sebut masjid pula kali kedua. Sebab masa tu orang lain kuasa, sekarang ni orang Yahudi lain, maka dia sebut macam itu. Sayyidina Umar bila nak buka, padri Kristian ni, sebab kepung tu hampir 4 bulan oleh Sa'd bin Abi Waqqas, oleh Amr bin As. Amr bin As akhirnya jadi Gabna Mesir, tak lepas. Sebab mereka ada stok makanan, ada tembok. Akhirnya mereka kata orang Islam ni dan ini, mereka baca dalam kitab mereka, mereka pun beri syarat kepada panglima tentera Islam, kalau nak buka kota Baitul Maqdis, maka hendaklah pemimpin nombor 1 kamu datang. Sayyidina Umar datang dengan seorang bernama Aslam, tukar naik keldai ataupun kuda gilir. Giliran nak sepak, giliran kawan dia naik, kawan ni kata tak apalah, biarlah, tak, aku nak berlaku adil. Tengok pakaian compang-camping. Padri agung mereka namanya Safarianus, tengok tu kejut. Dia kata apa? Apa yang kami baca dalam kitab kami, orang yang akan buka kota seperti ini. Sayyidina Umar pergi tengok, dan mereka ni dapat diimarahkan masjid tersebut berapa puluh tahun, ratus tahun. Tapi bila lalai, jatuh. Akhirnya Salahuddin, cerita Salahuddin memang sedap, memang hebat. Masa tak sempat saya nak sampaikan, mungkin lain kali, bagaimana sifat orang yang buka kota Baitul Maqdis. Maka kita harap zaman kita ni, zaman yang terakhir yang kita dapat buka kota Baitul Maqdis, insya-Allah sebagaimana yang disebut wal yutabbiru ma alau tadbira, maka mereka telah dikuasai dengan sehancur-hancurnya. Masa tu, itulah tanda kebangkitan semula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ayat ini bila Syekh Sya'rawi tafsir dalam TV Mesir lebih kurang 40 tahun dulu, Presiden ataupun Perdana Menteri Israel Menachem Begin hantar surat kepada Anwar Sadat, stop tafsir ni, jangan. 40 tahun tak boleh silap. Sya'rawi kata, wallahi sekalipun mereka cuba menyenyapkan aku akan tetap menyatakan. Dan apa yang dia tafsirkan itu, apa yang kita tengok sekarang ni seolah-olah berjalan mengikut tafsiran yang dia buat. Realiti itulah Quran yang sesuai sepanjang zaman ketikanya. Saya tak dapatlah nak cerita panjang, masa tak ada, kecuali saya katakan ucap terima kasih semua. Sebab itu kita kena bincang masalah Palestin ni. Kerajaan kita tak ada seorang pun Perdana Menteri, pemimpin, tak ada seorang pun yang rasa tidak sokong kepada Palestin. Tapi perjuangan mereka, Malaysia dengan negara yang tidaklah sebesar mana, tapi kita konsisten, istiqamah bersama dengan perjuangan rakyat Palestin, khususnya mereka yang ditindas. Sekadar itu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.